cumanya Ipoh tak faham kadang-kadang netizen ni lebih maksudnya orang kata sudu lebih kuah sudu daripada kuah. lebih sudu dari kuah. Pendam tangis di hati. Okay. Assalamualaikum Ipoh. Salam warahmatullahi. Apa khabar awak? Sihat anak-anak? Okay, anak baru seorang, anak-anak punya kan. Sihat anak, isteri semua sihat? Alhamdulillah, anak dengan isteri semua alhamdulillah sihat. Kuarantin ni hujan, alhamdulillah negatif Negatif. Maksudnya saya punya test COVID tu negatif. So sebenarnya saya tidak diwajibkan untuk kuarantin. Tapi saya ambil inisiatif untuk sendiri punya inilah. Maksudnya saya kuarantin sendiri, tapi berjauhan, maksudnya tak pegang dia punya baby, tak sentuh. Maksudnya start pada dapat tahu petang tu yang Alif semi final semua tunda tu. So saya ambil macam jaga-jaga sebab kita daripada serentas kan. Faham. Kita takut sebab virus tu ada mungkin kena tempias ke apa, na'udzubillah lah. Itulah. Tak jauhkan lah. InsyaAllah. Jadi saya sebenarnya lebih pada orang kata tak tenang lah kalau tak pergi test kan. Tu yang saya pergi test. So nanti hari Selasa depan saya pergi test sekali lagi, InsyaAllah. InsyaAllah semuanya selamat InsyaAllah. So saya rasa belum terlewat lagi nak ucapkan tahniah kerana lagu Aku Bidadari Syurgamu berjaya ke semi-final muzik. Terima kasih. Tu antara lagu favourite juga tu sebenarnya. Bukan saya seorang, ramai peminat-peminat kat luar sana, especially bila Datuk Seri Siti Nurhaliza yang menyanyikan lagu tersebut kan. Alhamdulillah. Sebab memang satu kenangan dan satu pencapaian saya yang paling besar saya dapat. Karya saya dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza memang itu satu benda yang tidak dijangka lah sebenarnya. Faham. Tapi walaupun Ipoh faham kan kenapa nak juga buat interview ni, sebab menjadi isu pula apabila yang menggantikan Datuk Siti malam tu adalah Kak Aisyah. Ramai yang suka dan ramai juga yang mengatakan bahawa Kak Aisyah gagal membawakan lagu tu dengan baik kan. Kata mereka mereka menonton di rumah. Jadi nak tanya pada Ipoh sendirilah sebenarnya Ipoh. Kenapa Ipoh dan juga Tok T semua bersetuju untuk memilih Kak Aisyah asalnya? Okey. Terus terang pada Ipoh sebenarnya adalah benda yang segelintir netizen yang yang memberikan negatif punya pendapat pada Ipoh tak patutlah. Yang memberikan kecaman kepada legenda. Sepatutnya benda tu kita kena respect seorang legend dan kita kena berikan kata-kata positif sebab kita kena sedar yang beliau pernah menjadi legenda dan maksudnya fenomena dan pernah menjadi popular dengan karya-karya beliau. Bukannya Kak Aisyah tu baru setahun jagung untuk menyanyi ya. Pada itu memang tak patut. Pemilihan ni sebenarnya of course lah kita ada banyak macam orang kata cuba. Maksudnya kita mencari penyanyi-penyanyi bukan satu benda yang mudah sebenarnya. Amatlah sukar, tapi maksudnya Kak Aisyah adalah paling yang Ipoh rasa dan semua rasa paling terbaik. Sebabnya kita tahu yang Kak Aisyah pernah menyanyikan karya-karya yang diterbitkan oleh Abang Arwah Adnan Abu Hassan. Jadi lagu-lagu Ipoh pun mengembalikan nostalgia 90-an, 90s. Lepas tu tetapi kena ingat walaupun lagu Ipoh 90s, maksudnya konsep yang Ipoh cuba buatkan itu adalah macam mengembalikan nostalgia. Tapi sebenarnya masih ada unsur-unsur elemen moden yang Ipoh terapkan dalam lagu tersebut. Jadi kita memberikan berbincang dan bersependapat untuk memilih Kak Aisyah sebab beliau adalah penyanyi yang benar-benar layak dan sudi. Dan dia juga sudi untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebenarnya memang Kak Aisyah menyanyikan lagu itu adalah satu rahmat pada kami. Sebab lagu tu membawakan maruah kami. Jadi besar sangat penghargaan yang kami tidak dapat balas. Faham. Yang Kak Aisyah dah bantu kami sebenarnya. Kak Aisyah bersetuju pada hari Isnin, agak lewat jugalah sebenarnya. Betul. Kenapa tawaran untuk meminta Kak Aisyah menyanyikan lagu tersebut tu diberikan lewat sangat? Tak lewat ke sebenarnya tu? Sedangkan kita dah tahu awal juga kan?
Okey, sebenarnya macam saya cakap, sebab kita boleh kita pilih penyanyi ni. Tapi kita kena ingat, kita juga kena berbincangan bukan sekadar penyanyi, bukan sekadar komposer, bukan sekadar penulis syirik, tapi kita melibatkan juga label antara label. Contohlah, kita bukan tak ada dalam senarai yang macam netizen duduk bandingkan penyanyi A, penyanyi B, penyanyi C. Semua nama-nama yang disebut tu ada juga dalam senarai kami. Tapi benda-benda macam tu kami tidak dapat nak terangkan secara menyeluruh, sebab ia melibatkan proses. Contoh, kalau kita nak seseorang penyanyi tu, kita kena melalui label, melalui management. Jadi bila masing-masing tidak mendapat kata putus yang konkret, yang setujulah, maksudnya semua pihak setuju, jadi macam mana kita nak bawa ke proses seterusnya? Okey. Jadi ada sebab, dan mereka kena faham sebenarnya ujian yang kami lalui ni adalah semua susunan ini adalah Allah dah tetapkan, betul tak? Mereka semua hanya inginkan apa yang mereka mahukan. Tapi mereka tidak tahu apa pengorbanan yang macam mana kita lihat komitmen Kak Aisyah sangat-sangat profesional dan sangat-sangat membantulah sebenarnya. Okay. Macam Ipoh sendiri sebagai seorang komposer kan, ini lagu Ipoh kompos lagu ini dan juga Ipoh kompos banyak lagu lain sebenarnya, sebagai seorang juga penerbit lagu lah kiranya. Persembahan Aisyah malam tu sebenarnya bagi Ipoh, adakah mencapai tahap yang orang kata apa betul-betul macam Ipoh lah? Sebab kita di rumah ramai kata orang tak faham, kadang-kadang rumah kita dengar lain, kita tengok lain. Sebab Ipoh ada di situ saya tahu. So Ipoh sendiri berpuas hati ke tidak? Macam mana persembahan Kak Aisyah malam tu sebenarnya, tahap dia, level dia? Okey, sebenarnya macam kita tahu, sebenarnya mereka tidak tahu apa yang Kak Aisyah alami pada malam semifinal tu kan. Malam semifinal tu Kak Aisyah mengalami hampir pitam. Maksudnya kesihatan dia mungkin ada sebabnya tidak begitu sihat. Jadi maksudnya nak bawa satu bebanan tu bukan satu benda yang mudah, sebab bila kita nyanyi atas stage kan, kita dalam keadaan rasa nak pitam, macam mana kita nak kawal macam mana. Tapi saya salut macam mana Kak Aisyah menghabiskan lagu tu dengan penuh profesional. Kalau kita lihat F-Bus nak tengok apa rakaman yang dekat YouTube, contoh minit-minit keberapa yang Kak Aisyah hampir jatuh. Boleh tunjuk kan? Boleh kalau tunjuk boleh tak? Tak salah. Tuhan, jiwaku merawat perasaanku, pendam tangis di hati. Ada beberapa part dah yang maksudnya sebenarnya kalau netizen semua diorang patut perhatilah kan, apa ni pengorbanan Kak Aisyah. Macam Ipoh banyak hari dengan Kak Aisyah, jadi Ipoh merasakan satu benda yang Ipoh belajar adalah penyanyi legend ni sangat-sangat berkomitmen, profesional, disiplin, datang on time. Bila rehearsal tu dia datang awal semua, bagikan komitmen. Sangat-sangat Ipoh salut. Benda tu yang patut kita sebagai penyanyi baru ataupun pengkarya baru belajar daripada orang lama. Dari segi suara, vokal, penyampaiannya pula Ipoh puas hati? Ipoh puas hati. Ipoh puas hati. Maksudnya macam Ipoh dah cakap dah, dia turun-turun je daripada pentas tu Ipoh cakap Ipoh suka, Ipoh puas hati. Sebab apa tau? Ipoh tengok sendiri dengan mata kepala Ipoh sendiri. Ipoh dekat belakang stage, macam mana kesungguhan dia dengan keadaan dia yang tak berapa sihat, maksudnya hampir pitam. Cuba bayangkan kalau dia pitam macam mana, siapa yang akan bertanggungjawab? Faham? Cumanya Ipoh tak faham. Kadang-kadang netizen ni lebih, maksudnya orang kata sudu lebih kuah sudu daripada kuah. lebih sudu dari kuah. Kita sebenarnya kita harus bercakap apa-apa yang positif kan. Macam bila kita tengok Datuk Siti tu penyanyi nombor 1 negara, tapi adakah dia berikan kecaman? Dia berikan positif semuanya. Ipoh ada rasa tak yang macam kadang-kadang netizen ni sekarang ni, mungkin warga net sekarang ni merasakan bahawa mereka ni sangat berkuasa kononnya, pendapat mereka perlu didengari, jadi mereka bercakap sebenarnya berdasarkan apa yang mereka rasa, mereka suka, apa yang mereka nak sahaja, bukan betul apa yang mereka nak saja. Itu memang Ipoh rasa lah kan. Tapi segelintir lah, tak semua kan. Tapi Ipoh harapkan
daripada diorang ada jabatan, baik tak payah ada jabatan. Kalau ni maksudnya baiklah dibubarkan je kan. Kalau contohnya benda-benda negatif yang dia ni, sebab apa, dia patut rasakan, sepatutnya kalau contoh dia nak naikkan industri muzik tanah air kita ni, dia patut benda yang macam kita harus belajar adalah mendoakan. Faham? Mendoakan supaya contohnya agar seseorang tu kalau contohnya hari tu dia tak sihat, kita mendoakan bila performance dia akan datang, dia akan sembuh, dia akan dapat bawa dengan begitu baik. Dengan maksudnya kita nakkan dipermudahkan, sebab apa saja ujian bukannya datang daripada manusia, bukan datang daripada diri kita, tapi sebenarnya semua sudah tertulis. Siti Romzah kata kalau lagu ni layak ke AJL, penulis liriknya lah, dia kata dia tetap mahukan Kak Aisyah juga bawa lagu ni ke final, di final nanti, bukan tidak ikut. Macam Ipoh pula macam mana? Pada Ipoh pula, Ipoh kalau dah benda tu maksudnya sudah kita dah berusaha sampai ke tahap yang tinggi kan, kenapa kita nak orang kata turunkan? Sebab bila Ipoh fikir menyanyi dengan orkestra bukan satu benda yang mudah. Jadi Kak Aisyah ada banyak pengalaman dalam bidang tu. Mungkin ini adalah masa untuk kita buktikan balik. Apa kata netizen yang maksudnya menghentam, memberikan kecaman. Jadi benda-benda tu Ipoh rasa biasanya ada hikmah dia. Mungkin sebab biasa kita tengok cerita Hindustan pun hero dia mesti datang kemudian tumbang dulu tapi dia akan bangkit untuk memberikan kemenangan. Jadi penulis lirik, komposer dah kata kalau nak Kak Aisyah lah. So kalau netizen cakap banyak pun, siapa dia orang nak tukar-tukar, minta tukar kan? Betul lah. Jadi sekarang ni kita berikan masa untuk keterangan untuk Kak Aisyah pada netizen yang mampu untuk mohon maaf lah. Sementara anda masih sempat untuk mohon maafkan dengan Kak Aisyah, sebab benda ni kita sesama manusia ni, kita harus cuba mencari positif untuk kita berjaya. Untuk kita berjaya dalam apa saja yang kita lakukan. Okey. So, Ipoh, pendapat Ipoh sendiri sedikit lah, sebab Ipoh bekerjasama dengan Kak Aisyah kan, dengan kata pasal jumpa dia dalam minggu ni saja dah berjumpa hampir hari-hari ya, setiap hari. Ada yang mengatakan Kak Aisyah sebenarnya angkuh sebelum ini kerana mengeluarkan pendapat, memberi pendapat dia, bercakap benar, perkara yang benar, orang kata dia angkuh, sebab tu orang tak suka dia kan. Macam Ipoh ni, Ipoh rasa betul ke? Fair tak? Ada tak nak mengatakan bahawa Kak Aisyah ni angkuh orang dia? Sebab Ipoh lebih mengenali dia kan. Macam kita cakap, tak kenal maka tak cinta, tak? So pada yang orang yang lebih bercakap dia angkuh tu mungkin hanya mendengar daripada mulut orang lain. Itu bahayanya kalau kita dengar daripada mulut orang lain, benda tu belum tentu sahih. Jadi lebih baik kita mengenal sendiri perwatakan. Bagi pun dia betul-betul ikhlas dan betul-betul seorang yang jujur, dan seorang yang bukan bekerja untuk wang ringgit, bukan bekerja untuk kepentingan, tapi dia cuba untuk memberikan 100% untuk memberikan kepuasan kepada orang yang memintakan dia kerja tu. Maksud contoh, dia akan fikir apa perasaan, apa yang Ipoh nak, contoh apa yang komposer nak, apa yang penulis lirik nak, benda-benda macam tu, daripada memikirkan kata-kata orang lah. So takkan nak memberi pendapat sendiri, takkan nak menegakkan keadilan sendiri pun nak dikatakan sebagai sombong kan? Betul. Selebriti pun manusia juga, betul? Betul, semua tu manusia juga. Jangan katakan selebriti, sesiapa saja. Sesiapa saja, asalkan dia manusia, semuanya memang dipanggil samalah, manusia biasalah. Maksudnya bukan kita ni kita bukan orang kata bersih seperti kekasih Allah. Faham. Kan? Maksudnya kita ni
seorang hamba yang patutnya kita harus ingat yang kita ni tak ada siapa yang sempurna. Banyak kekilafan masing-masing Betul, banyak khilafan. Okey Ipoh, muzik-muzik sebenarnya pemilihan lagu untuk ke AJL bukan berdasarkan nyanyian sahaja. Nyanyian tu sebenarnya makna sikit, lebih pada composition, lebih pada penulisan lirik, betul tak kan? Sebenarnya ramai yang tak faham ya. Pemahaman Ipoh lah kan. Memang komposer dengan lirisis dan lagu itu format dia memang sebegitulah daripada dulu. Jadi setakat ini kita tahu minggu episod ketiga ditunda dulu, tapi setakat inilah dalam 2 episod yang telah keluar, Ipoh rasa ada harapan atau tidak untuk lagu Aku Bidadari Syurgamu untuk ke AJL ni? InsyaAllah Ipoh yakin daripada hati Ipoh, jika ada rezeki memang Ipoh harapkan lagu tu akan masuk ke AJL. Ini kali pertama kan Ipoh punya lagu nak ke AJL kan? Betul. Setakat ni selama bertahun-tahun hanya di semifinal. Jadi Ipoh harapkan ada rezeki Ipoh tahun ni. Rezeki anak anak, rezeki isteri, rezeki family semua. Jadi Ipoh harapkan ini pun rezeki kepada semua produksi dan juga rezeki peminat-peminat yang mendoakan. Tapi jika ditakdirkanlah, touch wood lah, katakan jika macam lagu tu gagal untuk ke AJL nanti, adakah Ipoh akan menyalahkan yang menyanyikan lagu tersebut, Kak Aisyah, untuk yang tidak. Ipoh tidak menyalahkan, sebab benda tu dah berlaku dan benda tu adalah kita harus terima lah. Ipoh bersyukur juga, kita harus terima sebabnya macam Ipoh cakap tadi, perancangan Allah semua tu Tuhan dah tentukan, kita harus usaha. Pada Ipoh, usaha tu kena power lah. Kalau bukan rezeki, Beyonce nyanyi pun tak lepas kan? Betul. Siapa dan tak saja siapa, kalau betul bukannya milik kita, bukanlah. Faham. Jadi Ipoh sedikitlah untuk warga net yang banyak orang kata apa, sekarang ni orang kata macam Ipoh cakap lebih sudu daripada kuah, yang suka sangat menghentam artis-artis ni. Bukan Kak Aisyah saja, saya tengok itu, saya temu bual Syamsul Yusof kan pun yang menghentam. Ramailah artis-artis yang kesempan konon-konon yang selebriti ni layak hak milik mereka dan layak untuk dikutuk dan untuk dihentam begitu sahaja tanpa mengira perasaan mereka. Mungkin ada sedikit ucapan kepada warga net yang berperangai seperti itu. Ucapan Ipoh, tariklah nafasmu dan ingatlah Tuhanmu. Mudah betul loh. Betul. Kadang-kadang kita cakap mungkin kita tak sedar kot. Mungkin masa tu kita tengah ikutkan perasaan semua kan. Tapi bila kita relax kembali, kita tarik nafas kita dan kita istighfar, maksudnya ingatkan Tuhan kita, semua kita akan beransur. Maksudnya itulah. Okey Ipoh, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan sedikit masa malam ni untuk menjawab soalan-soalan saya masalah ni. Sudi sebab benda ni Ipoh kena orang kata sama-sama bantu untuk kesianlah dekat Kak Aisyah kan. Dia kena sama-sama bantu untuk berikan tahu pada netizen yang Kak Aisyah sebenarnya malam tu memang betul-betul tak sihat. Dia bukan buat tak sihat, memang betul-betul tak sihat. Walaupun begitu tetap buat performance yang orang kata, bagi saya tetap bagus. Betul. Performance dia tetap baik. Kerana dia tumbang siapa yang susah. Mungkin netizen tak fikir benda tu. Ipoh memang bersyukur sangat. Ia dapat habiskan. Kita risau, kita memang risau. Kita tak risau maksudnya kalau dia tak boleh bawa lagu tu ke apa, tapi kita risau kesihatan. Faham. Maksudnya kesihatan dia utama. Sebab apa tau, dia ibarat macam mak-mak kita. So kita kena respect orang semua. Minta maaf lah selagi sempat kan. Betul. Baiklah Ipoh, terima kasih banyak kerana sini. Ipoh, semoga berjaya. Saya harapkan lagu tu akan terus ke final, ke AJL nanti. Doakan. Amin. Nanti bolehlah kita berjumpa lagi lepas ni. Mungkin minta time AJL nanti minta PKP dah tak ada lah. Amin. Okay, salam pada orang rumah, salam pada anak, tak adalah kecil lagi kan. Salam pada semua yang ada di sana. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Alright. Sama kita doakan agar negara kita kembali pulih daripada ujian ni, insya-Allah. Amin. Okay, assalamualaikum Ipoh. Bye.